اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون. Sadaqallahul Azim. Dan bandingan orang yang menyeru orang kafir adalah sama seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat mendengar selain daripada suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sekali lagi pada tengah hari yang mulia ini Allah berikan kita rasa seronok, rasa terikat, rasa bersemangat untuk berada di dalam rumah Allah. Satu nikmat yang saya kira sangat besar. Orang yang berusaha untuk senantiasa berada dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir pada Allah ni bukan nanti dengan kita menyebut melalui lisan kita. Sudah pastilah bila kita sebut zikrun, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawasanya zikir kepada Allah itu mampu memberikan ketenangan kepada hati. Tetapi kita duduk dalam majlis ilmu juga dinamakan majlis zikir. Kita baca Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaga az-zikra tadi, menjaga Al-Quran tadi daripada sebarang kecacatan, daripada sebarang penentangan, daripada sebarang perkara yang cuba mengganggu-gugat. Sebab itu zikir adalah benda yang kita hadir dalam majlis ilmu juga, majlis zikir. Kita duduk bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bertaubat, berselawat juga dinamakan zikir, dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung. Saya kira saya nak menjadikan kitab Al-Amthal fil Quran, metafora suci daripada langit ini sebagai rujukan kepada setiap kali kuliah yang saya dijemput di surau kita ini, insya-Allah. Baik, beberapa pertemuan yang lalu telah kita bicarakan berkenaan dengan metafora ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan perbandingan yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam silibus untuk kita fahami Al-Quranul Karim, ya, Allah perkenalkan bermacam-macam pendekatan. Allah perkenalkan bermacam-macam approach, bermacam-macam kaedah untuk manusia, yakni hamba kepada Allah ini, yang namanya Muslim ini, yang namanya mukmin ini, faham Al-Quranul Karim.
Ya, dalam Quran ada banyak metod, cara Allah Ta'ala nak menyampaikan sesuatu. Ada kalanya Allah Ta'ala sampaikan dengan panggilan-panggilan yang khusus kepada orang-orang tertentu, golongan tertentu. Ya ayyuhallazina amanu, itu ucapan ataupun seruan yang khusus yang ditujukan kepada orang yang tertentu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Quran ada lebih 88 kali tempat, 88 tempat yang Allah seru secara langsung, direct kepada orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita mudah-mudahan tergolong termasuk di kalangan orang yang mukmin. Kerana orang mukmin dia orang yang paling selamat. Orang mukmin ni orang yang percaya sampai tahap yakin. Ya, percaya. Kita hadir awal ke masjid. Kita hadir duduk dalam majlis ilmu. Kita niat i'tikaf. Kita niat pula datang solat sunat, sunat tahiyatul masjid sebagai contoh. Datang pula kita duduk dalam keadaan penuh beradab. Ya, tidak membicarakan hal-hal keduniaan di dalam rumah Allah sebagai contoh. Kita jaga. Semua itu akan dikira di atas sifat keimanan kita kepada Allah. Orang lain waktu-waktu rehat begini, waktu-waktu lain habiskan banyak masa dengan hal-hal yang lain. Jumpa klien, jumpa side income punya prospek, kan? Jumpa macam-macam. Di saat hari ini orang agak bercermat, cermat untuk nak membeli, cermat untuk nak berbelanja, dalam keadaan suasana ekonomi yang tidak begitu bagus. Jadi orang hari ini cermat, ada peluang-peluang dan ruang yang boleh diambil. Tapi orang beriman, dia nak luangkan masa dia. Kalau dia nak solat, dia nak pastikan solat dia benar-benar memenuhi kriteria, memenuhi spek yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman sudah pasti dia akan mengabdikan diri kepada Allah sepenuhnya. Kan? Semalam saya berusrah bersama dengan artis-artis. Dia panggil usrah muzika. Kita ada naqib setiap bulan. Kan? Kita ada naqib setiap bulan yang kita bicarakan. Kita bicarakan banyak perkara yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan kehidupan di dunia, berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan akhir kesudahan kita. Yang kita doakan mudah-mudahan kesudahan kita itu akan menjadi kesudahan yang paling baik. Jadi sebab itu kita nak buat sesuatu itu dalam keadaan yang penuh kualiti. Solat kita yang kita nak hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita nak solat kita yang maqbula, mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka amalan salihan mutaqabbala. Banyak lagi doa yang lain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ini kekuatan untuk kami beramal dengan keadaan amalan kami mutaqabbala, diterima oleh Allah. Tak mahu kita salat dalam keadaan salat kita ditendang oleh Allah, di-reject oleh Allah. Tak mahu kita buat derma, kita buat amal saleh, kita infak, kita wakaf, kita derma, kita jihad. Kita habiskan masa kita untuk fikir tentang agama, tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala reject. Macam tuan-tuan, kita nak buat sesuatu, kita nak dapat job sesuatu, kita buat proposal. Kita buat lengkap dengan profilnya, dengan proposal yang lengkap, memenuhi semua dengan perolehannya, dengan Kementerian Keuangannya. Contoh kalau nak dapat tender, tiba-tiba kita buat selengkap itu, tiba-tiba proposal kita, profil kita di reject. Apa perasaan kita? Kita pergi ceramah di Kemboja waktu sebelum daripada korban yang lalu, Aidul Adha. Tengok orang kampung di sebuah kampung yang saya pergi, tuan-tuan, dalam keadaan miskin, susah. Hidup dia makan ubi kayu. Hidup dengan ubi kayu je. Makan ubi kayu, makan ubi rebus, makan pengat ubi, makan serawak ubi, makan pucuk ubi. Kan? Batang ubi tu kalau boleh makan, dia makan, tuan-tuan. Kan? Semua benda daripada ubi tu dia makan. Dan memang tanah tu tanah yang subur dengan ubi.
Jadi bila Islam, bukan tak Islam yang baguslah menghidupkan surau masjid dia, tapi dalam keadaan naif, dalam keadaan yang sangat sederhana. Jadi apa benda yang kita nak bagi orang ni faham. Bila kita ceramah, kadang-kadang kita ambil metodologi Quran. Allah bagi level manusia ni, Allah tahu dah. Level manusia ni dia kena buat perbandingan. Baru manusia ni boleh faham. Buat contoh, umpamanya, misalannya. Ini kaedah yang Allah Ta'ala buat. Jadi bila kita tengok balik nak pergi ceramah, tengok ubi penuh. Orang duk tanam ubi. Pagi pergi duk tanam ubi. Ada yang jenis tanam, lepas tu tinggal biar macam tu. Ada yang rajin sikit, dia baja, dia gembur. Nak bagi jadi ubi tu kualiti yang baik, hasil nanti, hasil yang baik. Jadi bila dalam ucapan kita nak buat contoh macam mana? Contoh kita dengan ubi dah, sebab orang itu duduk keliling kelalang dia ubi. Kita kata apa? Kita kata orang yang beramal dalam keadaan dia jaga semua amalan dia nak tengok hasil nanti, hasil yang baik. Sebab hasil tak boleh nampak di dunia. Kadang-kadang Allah bagi pertolongan kita di dunia. Hasil kita nanti di padang mahsyar, hasil kita nanti di akhirat. Yang ni yang menyebabkan kadang-kadang orang tak percaya. Orang tak cakna kerana apa benda ni, barang ni barang tak nampak. Ibarat kita tanam ubi. Si A tanam ubi, dia gembur, dia jaga, dia baja, dia siram air, dia apa semua. Walaupun ubi tak perlu buat begitu pun. Tapi bila kerana dia kata dia nak hasil, dia jaga, cukup setahun, dia pun korek. Korek, tengok tak ada benda. Batang ubi atas nampak elok, batang segar subur. Daripada batang yang lain tu, batang dia tu memang elok lah. Tengok daun pun rendang elok, seronok dia. Tengok ubi tak ada. Bukan walaupun pergi gali dulu, memang tak ada. Memang dia yang tengok hari-hari, tiba-tiba ubi tu tak ada. Apa perasaan dia ketika itu? Setahun lebih dia jagalah. Kan? Sama juga amalan yang kita buat atas dunia. Kita buat atas dunia, kita dah buat yang terbaik, tapi mungkin di sana ada benda-benda yang kita diracuni oleh kehidupan dunia. Dia main kadang-kadang ada perasaan riak, dia main kadang-kadang ada sum'ah, dia kadang-kadang ada ta'ajub, kadang-kadang ada rasa ujub, kadang-kadang ada rasa takabur, kadang-kadang ada rasa mazmumah. Yang itulah kerja syaitan. Kerja syaitan ni dia akan masuk begitu. Dia akan masuk. Kan? Dia akan buat. Supaya akhirnya orang berasa seronok, rasa bangga diri dan sebagainya. Begitulah juga kita. Kita duk buat, kita rasa macam banyak dah. Kan? Mai kuliah, mai semayang, apa semua jaga. Tapi kalau kita dah buat yang terbaik, kan? Kita jaga juga dengan kita belajar ilmu akidahnya, tasawufnya. Kita belajar segala macam perkara tadi. Sebab nak jaga tu bukan senang. Nak jaga Allah tu, nak jaga supaya tak lari daripada track matlamat kita, ubudiyah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang susah. Seorang lagi pula si B tanam ubi, dia pakai tak macam tu je. Pakai cucuk-cucuk, lepas tu dia biar. Adalah sekali-sekala dia pergi tengok gitu je. Dia suka setahun, dia kata teringat dia tak nak main, tapi tengok ubi dia taruh mana, pergi korek-korek, tengok tu dia tuan-tuan, ubi dia besar paha sebagai contoh. Ubi orang lain besar lengannya, dia besar paha. Contohlah nak sebut. Kan? Sebab dia ni ikhlas kerana Allah. Dia buat satu-satu amalan sungguh-sungguh. Kan? Nak boleh ikhlas ni bukan senang. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam Al-Quranul Karim, bila tuan-tuan baca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq surah apa? Bang, surah apa bang? Al-Falaq. Surah apa? Surah Al-Falaq tu. Betul. Pasal apa abang tahu kata tu surah Al-Falaq? Ada kalimah Al-Falaq dalam surah tersebut, betul? Okey. Betul lah. Kita baca surah Al-Ma'un. Apa surah Al-Ma'un? Jangan. Abang cukup abang diam. Abang dah jawab dah. Nanti abang ambil hadiah dengan saya nanti. Macam mana? Bukan. Surah Al-Ma'un ni surah apa? Kepala dia mula dengan apa? Jangan malu. Saya tanya ni tak ada apa. Tak ada jawab pun tak apa. Kita mengaji. Surah Al-Ma'un ni surah, orang panggil surah Ar-Ra'ay.
Kan? Padahal salah tu surah Al-Ma'un. Pasal apa dinamakan surah Al-Ma'un? Bukan surah Ar-Ra'd. Macam juga surah An-Nasr. Apa surah An-Nasr? Bukan, hak tu An-Nas. Lain, hak ni An-Nasr bis-sad. Alif, nun, sad, ra. An-Nasr, pertolongan. Sebab apa dinamakan surah An-Nasr? Surah pendek ada 4 ayat je bang. Orang panggil surah Idza Jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey. Dia namakan surah itu surah An-Nasr. Kenapa? Dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath ada kalimah An-Nasr. Tapi mengapa dalam semua surah lain semua ada nama dia? Kalau Yasin, surah Yasin pangkal dia, permulaan dia Yasin, orang tahu. Surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sebab dia ada Al-Mulk, nama tu dah ada. Tapi mengapa surah Al-Ikhlas tidak ada kalimah ikhlas? Abang, surah Al-Ikhlas surah apa? Qul huwallahu ahad. Ada Al-Ikhlas dalam tu? Cuba baca tengok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Betul? Ada ikhlas tak? Tak ada. Pasal apa? Satu-satunya surah di dalam Quran yang tidak ada nama dia, nama surah tu dalam surah tersebut. Kenapa? Ini dipanggil surah akidah yang melibatkan akidah keseluruhan daripada Quran. Allah kata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Pi buat ceramah, pi buat seminar, buat konferens, mengajar, buat kuliah, buat kursus, buatlah apa-apa pun. Katakanlah Allah itu ahad. Allah ini satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mana Allahus samad? Allah tempat kita bergantung. Jangan bergantung dengan lain. Susah ke, sempit ke, lapang ke, sempit ke, susah ke, senang ke, miskin ke, kaya ke, jangan bergantung dengan lain daripada Allah. Susah macam mana pun, syarikat kita ni sampai ada teruk dah, nak teruk lah, contoh kan, jangan gelak lah, contoh lah kan, sampai dah tak boleh nak bertahan ke macam mana, gantung, jangan bergantung dengan syarikat, gantung dengan Allah. Tak apalah kalau tak kerja dah tak boleh ke, tak dapat ke, ataupun macam mana sebagainya, jangan bergantung, tak apa, gantung dengan Allah. Sebab Allahus samad, as-samad bermakna bergantung, tempat kita berpaut, tempat kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Sebab itu para ulama sebut, bila Allah Ta'ala sebut Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, bila kita mengesahkan Allah, maka dia akan timbul rasa ikhlas dalam diri kita. Boleh faham? Ya, maknanya bila kita solid dah, kita buat kerja ni kerana Allah, Allah ni yang satu je, tak ada Allah lain. Kadang-kadang dalam solat kita, mengapa Allah Ta'ala mengatakan fawailul lil musallin? Kenapa? Kenapa kita Allah kata fawailul lil musallin? Celaka bagi yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Sembahyang ni celaka kerana apa? Kerana mereka lalai. Sembahyang teringat kat yang lain. Sembahyang duk teringat saji yang tu, teringat yang ni. Kan? Macam-macam, teringat masalah-masalah dunia kita ni macam-macam. Maknanya kita tidak, walaupun kita angkat tangan Allahu Akbar, kita angkat tangan Allahu Akbar, qiyam elok-elok dah, Allah Maha Besar, kita angkat tangan tu elok dah. Tapi sebenarnya kita mulut saja mengatakan Allah yang Maha Besar, tidak ada lagi kebesaran lain daripada Allah. Tapi dalam solat kita terganggu, datang yang tu, datang yang ni, yang ni. Maknanya kita lalai dalam sembahyang. Jadi sebab itu bila kita baca Qul huwallahu ahad, walaupun tidak ada kalimah ikhlas, tidak kata Qul huwallahu ahad belakang ni nanti Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wal ikhlas, tak ada, dia tak sebut pun yang tu. Tapi hasil daripada akidah kita yang jelas lillahi ta'ala, mencari redha Allah, maka lahir ikhlas. Ikhlas bukan boleh dicerita-cerita, tak boleh.
Dia mai daripada hati kita kerana keyakinan kita, kerana ilmu kita, kerana tauhid kita, kerana ubudiyah kita yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah dia timbul yang lain pula lah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, kan? Sampai habis. Kan? Itu cerita dia. Baik. Mari kita baca sama-sama ayat daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-171. Suatu metafora, perbandingan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah buat untuk kita faham. Allah buat untuk kita faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah buat ni bukan saja-saja seronok-seronok, bukan, tapi nak suruh kita ni faham, kita ni mengerti dan kita ambil iktibar daripada apa yang Allah taala sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Saya baca dan tuan-tuan bersama dengan saya insya-Allah suratul Baqarah ayat 171 di bawah tajuk orang kafir seperti binatang ternakan, dihina kerana enggan mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala buat perumpamaan orang kafir ni macam apa? Macam menatai. Bukan menatai restoran di Ampang tu, bukan. Hak tu menatai jual daging special. Hak tu restoran menatai, kan. Hak ni menatai, kan. Ibarat orang kafir seperti binatang ternakan. Contoh hinanya Allah downgrade orang-orang yang tidak mau menerima seruan dan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan orang kafir ni tuan-tuan ada tiga. Ada tiga. Satu, ada orang kafir yang bila kita ajak dia baik. Dia tak terima, dia tak mau masuk Islam, tapi dia baik, dia tak kacau. Bahkan dia sokong pula usaha-usaha yang dibuat oleh orang Islam. Dia je tak mau Islam. Kita berkawal dengan dia tuan-tuan. Kalau di Gombak tu ada seorang nama Kong Takwa. Dia kata dalam semua Cina-Cina dia seorang yang paling bertakwa, dia kata. Nama dia Mr. Kong Takwa. Tuckwah. Jadi dia sebut pendek-pendek sikit bunyi Kong Takwa. Dan dia memang suka minum kat restoran Takwa. Jadi dia kata Cina ni, dia kata dialah yang paling takwa, dia kata. Dia bagus. Dia tak menentang, bahkan dia seronok, dia sokong pula Islam. Kalau kita nak buat undang-undang syariat Islam, nak laksanakan hudud dan sebagainya, dia kata buat apa yang orang takut sangat pada nak syariat Islam ni, kanun jenayah syariah, rang undang-undang kanun jenayah syariah ni. Pasal apa takut, dia kata. Yang pertama yang nak diperkenalkan itu pertama untuk orang Kelantan. Yang kedua untuk orang Islam. Yang ketiga untuk orang salah. Kalau lu dah Cina, lu apa mau takut? Kan? Saya tak ada takut mak, saya Cina. Itu dia sebut tuan-tuan. Maknanya dia faham tuan-tuan, dia faham. Kan? Tapi dia pun mabuk macam tu juga. Sama aja malam-malam tuan-tuan pergi sembang mulut bau arak dia tu kan. Tapi dia kata dia bertakwa lah, takwa cara dia. Kita ni duk ceritalah kat dia, duk tanya dia, duk gosok kat dia, kata Kong lu banyak baik olong. Kong lu banyak, you sudah, kalau lu Cina lu pun lu paling baik lah sebab lu orang Cina yang bertakwa. Tapi bila lu mau masuk Islam, tanya dia. Oh, dia kata nanti dululah, dia kata. Slow dia kata. Dia bercakap pandai tuan-tuan. Kita duk cerita kat dia, kita bagi dia penerangan. Dan tuan-tuan ni pun satu hal, tolong tuan-tuan ada kawan, tolong pastikan kita selamatkan kawan kita daripada azab api neraka Allah. Soal dia nak terima tak mau terima soal lain. Yang penting kita bicara dulu. Cerita dulu tentang kehebatan Islam. Ni dekat-dekat kongsi Fak Chai, Sin Nian Kuai Le, Happy New Year, Happy Chinese New Year. Kan? Apa sahaja tuan-tuan beli buku-buku yang berkaitan dengan Islam, buku yang berkaitan dengan ataupun pergi cari tafsir Quran bahasa Cina yang tidak ada ayat Quran. Tafsir saja. Di Perkim ada. Tuan-tuan pergi carilah di mana-mana ada benda tu. Jadi cari, ambil, buat, balik elok-elok hadiah. Kita ada best friend. Tak bayar semua. Kita ada 10 orang. Hadiah seorang je. Tahun ni 2016 seorang kita bagi. Kalau mampu bagi 2. Mampu lagi bagi 3. Mampu bagi lebih. Hadiah pada kawan-kawan Cina, tuan-tuan. Mana kita tahu tuan-tuan, kita hadiah buku kat dia, tiba-tiba tertakdir Allah, dia balik baca, terdetik hati dia dan Allah campak hidayah dia. Waktu itu dia nak peluk Islam. Nilai yang besar di sisi Allah. Jadi tuan-tuan ada kawan-kawan, mesti ada tuan-tuan. Tuan-tuan ada office mate, tuan-tuan ada jiran, tuan-tuan ada kawan, tuan-tuan ada
kadang-kadang pergi servis kereta, servis motor di kedai Cina yang tuan-tuan banyak baik dengan dia, dia pun sangat baik. Tuan-tuan ambil barang, hadiah kat dia. Tuan-tuan kata laupan ni toke, kan? Laupan. Kalau tak laupan, kepala bapak toke. Kan? Tak laupan, tak big. Maknanya toke besar. Jadi kita beritahu kat dia laupan, sin nian kuai le. Sebut sikit ke bahasa Cina. Mana tahu yang kita sebut tu dia tersentuh. Ui, lu sekarang sudah bisa ngomong Cina ya. Contohnya kan. Jadi bagi tahu kat dia, sin nian kuai le. Tuan-tuan cuma tuan-tuan sebut sekali jadi ibadat dia tuan-tuan ni. Jangan dia buat main. Jangan kata ustaz Cina. Tak, pi ucap kat Cina sebab kita niat nak dakwah dia. Kita kata tauke panggil dia laupan pun tak apalah. Dia bukan tauke, dia cikgu pun panggil dia laupan. Panggil dia laupan, maknanya bos. Kan? Laupan sin nian kuai le. Tuan-tuan cuma tuan-tuan sebut tengok. Sin nian kuai le. Nak sebut sin nian kuai le, makna sin is a new, baru. Kuai le, happy new year. Sin nian baru tahun. Sebab Cina dia suka cakap terbalik. Verbs dia dekat belakang. Kan? Kuai le, happy. Maknanya ucapan dia, kita greeting, buat ucapan pada dia. So sin nian kuai le, happy Chinese New Year. Kan? Tak salah sebab dia bukan agama, dia hanya kaum saja, perayaan budaya. Budaya nak sambut tahun baru sahaja, tahun Qamari pada dia, tak ada masalah. Jadi ucap kat dia, lepas tu laupan, woke ni shu, bagi tahu kat dia. Aku nak hadiah kat kamu ni buku. Bagi buku kat dia. Mudah-mudahan dia baca. Kan? Soal dia nak baca tak baca soalan, kita kata ni buku lah sempena tahun baru, saya hadiahkan awak. Ini hadiah, balut bagi elok sikit, bubuh ribbon merah sikit, lepas tu bagi kat dia. Kan? Jadi itu dakwah kita. Mudah-mudahan menatau dengan kita bagi tu, sebab saya pernah buat. Kita bagi Quran tafsir, terjemahan bahasa Cina pada seorang Amoy di Cina. Dan Amoy ni mak dia Penang, mak dia Sabah, bapak dia Penang. Duduk di Penang. Kan? Keluarga duduk di Penang. Dia mengaji di sana, orang Malaysia yang belajar di Cina dengan saya dulu. Saya hadiah kat dia Quran. Bagi Quran pada dia. Kita bagi, kita tak tahu, waktu kita boleh kontak lah, tak berhubung lah, sebab kita tak masuk kelas macam dengan dia formal kelas. Saya masuk yang apa ya, dia panggil kelas bahasa sahaja. Tak sama dengan dia lah. Cuma kita jumpa dalam program-program bersama rakyat Malaysia ni, kita jumpa. 4 tahun kemudian dia berjumpa balik, dia kata, ustaz, saya nak peluk Islam. Saya kata kat dia, macam mana awak boleh tiba-tiba main nak macam ni nak peluk Islam? Oh, dia kata, ustaz ingat tak, ustaz bagi dulu, dia kata. Bagi dulu Quran. Terjemahan bahasa. Saya baca daripada kulit ke kulit, tidak tinggal walaupun satu huruf. Dia baca semua terjemahan Quran tadi, hari ini dia peluk Islam. Dan dia hari ini menjadi pendakwa yang hebat, sebab dia rasa mulia dan dia rasa dia nak selamatkan kaum dia, keluarga dia, sahabat handai dia, teman-teman dia daripada dihumban ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita sebab kita tak rasa kita beranak jadi Islam, jadi kita tak rasa izzah, rasa mulia dengan keislaman tadi. Baik, saya baca, tuan-tuan ikut di belakang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين كفروا كمثل الذي محمود kena jelas sikit lidah tu. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي. Dia tak sama tu. Pasal dia punya idgham dia tak sama lari.
Masing-masing dia tak sama. Dia guru masing-masing, dia tak sama lah. Summun bukmun ummi fahum la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Wa masalul ladzina kafaru, dan bandingan orang-orang yang menyuruh orang kafir adalah sama seperti orang yang berteriakkan memanggil binatang. Kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a. Binatang yang tidak dapat mendengar selain daripada suara panggilan sahaja. Mereka itu summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu ialah orang yang pekak, bisu, buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akal mereka. Baik. Allah tuju ni kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Yang di zaman Nabi SAW, dalam kempen Nabi, dalam dakwah Nabi, dalam proses Nabi nak selamatkan ummah pada ketika itu, masyarakat bangsa Arab pada ketika itu daripada azab api neraka Allah. Karena tugas Nabi ini an ya'budullah, ajak manusia sembah Allah, abdikan diri kepada Allah, pusatkan seluruh kerja buat kita kerana Allah, bukan kerana tujuan-tujuan yang lain. Sebab itu seruan Nabi SAW itu seperti jeritan pengembala kepada haiwan ternakan. Nabi kempen, Nabi ajak. Habis dah daripada peringkat yang pertama, fasa yang pertama dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara senyap-senyap. Nabi dakwah secara jahriyah, Nabi terang-terang, Nabi kempen. Sehingga kan datang Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, pembesar-pembesar Quraisy datang tawar pada Muhammad. Muhammad, kamu nak apa sebenarnya? Sebab mereka melihat kegerombolan, mereka melihat Islam sudah diterima. Islam sedang diterima. Macam hari ini, kita pergi mana-mana pun orang nak terima Islam. Orang nak kembali kepada penyelesaian secara Islam. Sama ada dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam apa bidang, dia mesti nak kembali kepada Islam. Di Eropah, orang masyarakat Eropah tolak dah Kristian. Orang tak mau Kristian. Kristian cuba masuk kepada negeri-negeri miskin, negara-negara miskin, Afrikanya, mai pula masuk ke Asia Tenggara, pergi ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Tuan-tuan pergi, saya duk pergi Sabah, Sarawak tuan-tuan. Kita dah masuk tiap-tiap bulan saya masuk. Baru ni saya dah masuk dah. Kita dapat Islamkan 18 orang. Bila kita masuk Islam, kita pergi kawasan Rumah Panjang di Ulu Pakan sebagai contoh. Kita Islamkan satu rumah panjang ada 40 pintu. Dah Islamkan 40 pintu, 39 pintu memeluk Islam. Bukan 39 orang, 39 keluarga. Kita keluar saja, selepas seminggu datang Kristian. Nak mai Kristiankan balik orang-orang yang telah diislamkan. Tuan-tuan, alhamdulillah, daripada 39 pintu yang kembali menerima Islam, mungkin di atas tekanan dan ugutan dan sebagainya, hanya satu pintu. 38 pintu istiqamah, fastaqim sampai hari ini. Konsisten dia. Sebab dia sudah yakin. Dan kita pun bukan macam dulu, kita balik, kita hantar orang. 39 pintu kita tengok berapa yang selected, yang ada potensi untuk bawa mai ke sini. Kita tengok yang muda-muda, remaja-remaja, nampak dia ni ada sikit, boleh terima, boleh belajar, nak bersemangat dan sebagainya. Kita ambil, kita buat semua lengkap, bawa mai ke Semenanjung, kita ajar dia. Di pusat dakwah serantau kita ajar dia basic agama. Setahun setengah, sampai dia boleh menguasai Quran. Dia boleh baca Quran dengan baik, walaupun dia hafal surah-surah lazim. Boleh jadi imam, boleh uruskan jenazah, boleh buat pengislaman dan sebagainya. Dan dia boleh ajar basic fardu ain kepada orang yang baru memeluk Islam. Orang ni setelah setahun setengah lulus ujian teori dan praktikal, kita hantar balik ke kampung halaman masing-masing. Kerja mereka waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kerja dia balik mengajar orang kampung dia balik, biar dia faham agama. Kaedah nak buat macam mana buat? Ada yang kahwin, pi morat anak Pak Tuai. Tuai ni ketua Rumah Panjang. Ejah bagi dapat juga. Bukan pasal perempuan tu lawa sangat, pasal nak pegang al-malak.
nak pegang dia punya ketua, figure dia. Nikah dengan anak ketua kampung tu. Ketua kampung pula, ketua rumah panjang, tuai. Nikah dengan anak tuai, lepas tu tuai pun tak ada masalah sebab di sana tak ada masalah. Beragama tak ada masalah. Kamu baik, kamu berakhlak, kamu berbudi, maka diterima. Bila dah lama kelamaan dia tunjuk akhlak yang baik, dakwah fardiyah daripada keluarga mertua dia, akhirnya tok tuai itu masuk Islam. Satu rumah panjang, sebelah pintu semuanya peluk Islam. Allahu akbar. Ini yang berlaku. Kan? Ini usaha yang telah kita buat. Kan? Jadi hari ni orang tak terima dah, orang dah tolak dah. Orang hatta tak usah kata di Eropah, di banyak tempat pun orang dah tak apa terima dalam kampung. Cuma kelebihan puak-puak ni dia ada banyak, dia harta dia banyak, dia punya apa pendapatan dia ataupun orang duk fund dia banyak. Jadi menyebabkan dia boleh guna kekuatan material tu masih lagi kuat untuk dia guna. Kita ni lah tuan-tuan pilah dengan kos yang minimum. Kan, pilah dengan tuan-tuan duit kolek-kolek, cari-cari dapatlah sikit pi, ada lebih sikit buat surau pula bagi kat depa. Lepas tu gitulah tuan-tuan. Kadang-kadang tengok dai kita tu tuan-tuan, motor nak reban lah, macam nak reban. Bukan dekat-dekat tuan-tuan, berjalan tu naik bukit tu dia pacak bukit, turun pula, pacak bukit, turun pula, nak sampai 20 km, 30 km jalan balak. Pendakwah kita setiap hari buat kerja dakwah, pergi mengajar, pergi tengok, pergi pantau orang-orang kampung kita yang begitu begini dan sebagainya. Tak cukup pun 500, tapi itulah yang mampu kita bagi setakat ni. Kalau nak bagi dengan kerja buat dia 2000 pun tak cukup lagi tuan-tuan. Usaha dakwah yang dia buat. Dengan demam lagi, demam bini sakit lagi. Kadang-kadang dah pergi sampai sana nak balik tak boleh tidur di rumah panjang tadi, terpaksa tidur. Besok baru balik pula. Ini pengalaman kita tengok. Tapi demi Islam. Dan dia rasa izzah, dia rasa mulia, rasa seronok dengan Islam. Dulu tak rasa apa-apa, hidup sekadar hidup. Baru ni kita Islamkan seorang makcik tua umur 89 tahun, tuan-tuan. Makcik ni pun tak dengar dah, telinga pun tak apa dengar elok. Kita kena pi asyhadu, kata kat telinga dia. Kalau tidak dia tak dengar. Dia pun bunyi du, bunyi gitu je. Kita baca asyhadu, dia pun tak dengar. La ilaha. Tu dia. Kenapa sampai teratu bercakap kena tok lah, corong telinga dia, tak dengar. Tapi alhamdulillah dia boleh sebut semua kalimah yang kita sebut walaupun tidak terlalu sempurna, akhirnya dia sudah pemeluk Islam. Kalau dia mati pun tak apa dah, tua dah tuan-tuan. Tua sangat-sangat. Hidup 89 tahun tak kenal dunia luar. Yang dia tahu Pulau Banggi saja. Tak kenal dunia. Sebab dia tak pernah pergi. TV pun tak ada. Bukan kata TV, elektrik pun tak ada. Hidup dengan air hujan. Hidup dengan air hujan. Kan? Mandi dengan air hujan. Kalau air hujan turun ada air banyak, mandi. Tidak, tak mandi. Depan laut, tak boleh minum air laut. Kan? Tanda, open. Di mana-mana saja, anywhere. Pergilah mana pun. Kami pergi baru ni macam tu lah. Masuk hutan sikit, tengok orang tak ada lain keluar, boom bagi. Lepas bom kat situ, balik. Kan? Itu keadaan yang berlaku. Kita pergi, kita buat tube well, kita gali telaga. Kita ada dua orang yang memang pakar dalam cari air ni. Bawa dia pergi gali, pakai ni, kita pump. Setiap kampung kita pergi, kita tinggalkan satu pump. Kos satu pump RM3,500. Untuk nak buat pump tu, untuk nak pump sampai air keluar tu, kos dia RM3,500. Kita buat dah banyak biji dah, alhamdulillah. Hari ni pun kalau ada orang nak bagi lagi sumbangan untuk tujuan tersebut, silakan. Mereka tak ada air, minum air telaga, minum air parit, minum macam tu je tuan-tuan. Tak kenal dunia luar. Alhamdulillah dia peluk Islam. Saya sujud syukurlah. Umur 89 tahun, kalau dia mati pun tak apa dah tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi syurga lah kat dia. Pasal apa? Pasal dia hidup tak ada agama, dia tak tahu apa satu. Hari ni pun nak kata agama, tak ada agama tuan-tuan. Kan? Jadi begitu hidayah Allah. Baik. Allah sekali lagi mengecam kedegilan orang kafir yang enggan menerima hidayahnya. Walaupun pelbagai bukti dan keterangan diberikan dalam ayat ke-171 suratul Baqarah ini, Allah mengumpamakan golongan yang ingkar ini seperti haiwan-haiwan ternakan yang tidak berakal. Sedangkan baginda Nabi SAW adalah pengembara yang sering berteriakan memanggil haiwan-haiwan ini. Kan Nabi kan seorang pengembala. Jadi Allah nak bagi faham tu, Allah buat Nabi tu seorang pengembala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin 'an ra'iyati. Kamu semua ni pengembala. Allah nak didik sebelum Nabi SAW nak jadi ketua, memimpin masyarakat, memimpin ummah, memimpin dunia dengan Islam. Allah didik Nabi menjadi seorang pengembala.
Nabi sebagai seorang pengembala, Nabi sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang businessman yang berjaya, yang hebat. Nabi sebagai seorang ketua keluarga, Nabi sebagai seorang pendakwah, Nabi sebagai seorang pemimpin masyarakat, Nabi sebagai seorang ketua angkatan terus perang waktu itu, Nabi sebagai seorang presiden negara, Nabi sebagai seorang Perdana Menteri. Semua duduk kat Nabi. Sebab tu Nabi cukup sempurna. Ikut Nabi selamat, tak ikut Nabi confirm tak selamat, kan? Nabi dah lengkap dah. Allah buat kat Nabi tu sampai akhirnya Allah turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ending Allah kata Islam saja yang betul, Islam saja yang eksklusif, yang lain inklusif, bolehlah nama pun, tapi eksklusif Islam. Islam je betul, hak lain semua tak betul. Tak usah duk main lah agama apa nama sekalipun, semuanya wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang tak terima Islam sebagai cara hidup, sebagai acuan, sebagai pegangan, sebagai panduan, la yuqbal, tidak akan diterima. Jadi sebab itu hadirin hadirat sekalian, maka Nabi SAW sebagai seorang pengembala yang cukup hebat, kan? Allah ajar Nabi, Allah didik Nabi dengan begitu. Jadi ketika mana Nabi berteriakkan, memanggil orang-orang kafir ini supaya mari bersama dengan Nabi, ta'alu ila kalimatin sawa, mari bersama-sama dengan aku dalam kalimah yang satu. Ma makna kalimatun sawa? Kalimah yang sama, yang satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang tu je, kan? Nah, jadi Allah Ta'ala ni saja yang perlu disembah. Jangan sembah lain. Jangan sembah lain. Jangan mengabdikan diri pada yang lain, kan? Jangan bekerja kerana yang lain. Jangan salat kerana yang lain. Jangan berkahwin kerana yang lain. Jangan. Kenapa? Bahaya. Tapi bila panggil, orang tu dengar, dia ada telinga. Orang kafir ni macam kita jugalah, ada telinga, ada hidung, ada mata, boleh mendengar. Tetapi Allah gambarkan oleh kerana mereka menolak dakwah seruan yang dibuat oleh Nabi SAW sebagai summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka ni semua ada otak tapi tidak ada akal. Summun bukmun umyun, mereka ni pekak, ada telinga tapi pekak.